لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini Ustaz nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga amalan puasa kita dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cuba jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik berbanding Ramadan sebelumnya, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita yang bertajuk pembukaan Kota Mekah. Kamu semua boleh rujuk muka surat 142, pembukaan Kota Mekah. Di mana pembukaan Kota Mekah ni adalah salah satu peristiwa yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Di mana pembukaan Kota Mekah ini bermaksud peristiwa penting ataupun pembebasan Kota Mekah daripada cengkaman ataupun pengaruh jahiliah. Pembukaan Kota Mekah ini bermaksud ialah pembebasan Kota Mekah ni daripada pengaruh dan ancaman pihak jahiliah. Macam ni kita tahu sebelum pembukaan Kota Mekah, Mekah dikelilingi oleh berhala dan banyak perbuatan-perbuatan jahiliah berlaku di Mekah. Jadi kemuncaknya kenapa? Bertitik tolak daripada perjanjian Hudaibiyah yang kita dah belajar sebelum ini, yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Apa salah satunya? Genjatan senjata selama 10 tahun. Maksudnya mereka tidak boleh berperang selama 10 tahun. Itu yang dijanjikan antara pihak musyrikin Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey. Jadi apa yang menyebabkan berlakunya gerakan untuk membuka kota Madinah? Baik. Pihak musyrikin Mekah telah pun melanggar perjanjian Hudaibiyah itu dengan mereka ni, iaitu puak musyrikin Mekah ini membantu sekutu mereka, iaitu Bani Bakar memerangi Bani Khuza'ah. Bani Bakar ini tim musyrikin Quraisy. Bani Khuza'ah, kabilah Khuza'ah ini ialah di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila perjanjian ini berlaku? Perjanjian berlaku pada 6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah itu berlaku pada tahun 6 Hijrah. Tak sampai 10 tahun pun mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Jadi bila Rasulullah dapat tahu berita ni, berita apa? Berita musyrikin Mekah membantu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah, baginda memerintahkan persiapan dibuat untuk berangkat ke kota Mekah. Nak lawan balik lah, nak membantu semula Bani Khuza'ah ataupun kabilah Khuza'ah ini. Adalah berlaku beberapa kematian. Baik.
Tapi sebelum Nabi meninggalkan Madinah, Nabi SAW telah melantik Kulsum bin Husain. Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Maksudnya Nabi tak tinggalkan Madinah tu tak ada pemimpin. Sebab itu pentingnya dalam sesuatu organisasi kita ada pemimpin. Keluarga kena ada pemimpin, kat kelas kena ada pemimpin. Supaya apa? Supaya keadaan di suatu tempat itu dapat dikawal dengan adanya pemimpin. Baik, kita tengok pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Ia juga dirakam dalam pembukaan kota Mekah ni dirakam di dalam surah Al-Fat ayat 1 hingga 3. Nanti kamu boleh rujuk Al-Quran, surah Al-Fat ayat 1 hingga 3. Di mana peristiwa pembukaan kota Mekah ini berlaku pada bulan apa? Bulan Ramadan. Sebab tu kata banyaknya kelebihan bulan Ramadan ni. Perang Badar Kubra berlaku pada bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Maksudnya 2 tahun selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah. So pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah ni, Nabi bersama 10,000 orang para sahabat telah berangkat ke Mekah. Daripada Madinah ke Mekah seramai 10,000 orang. Bergerak setibanya di Maharul Zahran. Maharul Zahran ni ibarat R&R lah sebelum sampai ke Mekah. Baginda memerintahkan para sahabat ni tadi buat kemah dan menyalakan unggun api sebanyak-banyaknya. Tujuannya nak menggerunkan kaum musyrikin Mekah. Itu tujuan dia buat di Maruzara tu, buat kemah. Nabi suruh buat kemah dan juga buat unggun api. Tujuannya untuk menakutkan atau menggerunkan Quraisy. Okey. Setibanya di Zutwa, Rasulullah SAW mengarahkan 10,000 orang ni tadi. Nabi arahkan pecah kepada 4 kumpulan. Antaranya dipimpin Nabi sendiri, Khalid Al-Walid, untuk masuk ke Mekah daripada pintu yang berbeza, daripada arah yang berbeza. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy Mekah. Maksudnya Nabi tidak tertumpuk pada satu jalan saja. Nabi buat 4, utara, selatan, timur, barat. Ada tim Nabi untuk masuk ke dalam kota Mekah. Okey. 3 kumpulan masuk tanpa ada masalah. 3 kumpulan ni masuk relax tak ada tentangan. Kecuali satu kumpulan yang telah dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Dia telah ditentang oleh pasukan tentera Quraisy yang dipimpin oleh Akramah bin Abu Jahal. Dia lawan, tapi akhirnya tim Khalid Al-Walid menang dan mereka berjaya masuk ke Mekah. Baik, dari Zutwa ni Nabi SAW masuk ke Mekah dengan menunggang unta. Nabi naik unta masuk ke Mekah, dan baginda memberikan jaminan. Memberikan jaminan siapa yang nak selamat kena pergi 3 tempat ni. Kena pergi 3 tempat ni. Mana? Yang pertama, Masjidil Haram. Siapa yang nak selamat masuk Masjidil Haram. Yang kedua mana? Siapa yang nak selamat lagi? Masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pembesar Quraisy yang telah memeluk Islam. Satu lagi siapa? Satu lagi mana? Satu lagi masuk ke rumah masing-masing. Masuk 3 rumah ni selamat. So Nabi tidak akan melakukan apa-apa. Contoh pembunuhan dan sebagainya, tidak. Nabi bagi jaminan ni. Tengok betapa baiknya Nabi. Kalau kita, orang dah pernah buat jahat dengan kita, orang dah maki kita macam-macam,
kita dapat peluang, apa tindakan kita? Adakah tindakan kita macam Nabi ataupun kita boleh membalasnya semula? Tu kena fikirlah. Baik. Jaminan keselamatan ni yang kata Nabi bagi tadi, masuk 3 tempat ni tadi, Masjidil Haram, rumah Abu Sufyan dan rumah masing-masing ni tadi, menyebabkan penduduk Mekah memilih untuk berdamai. Sebab itu pembukaan kota Mekah ini dia tidak melibatkan pertumpahan darah, ya, tidak melibatkan kehilangan nyawa yang banyak. Sebab Nabi ini bersifat tolak ansur, ya. Sebab itu bila Nabi bersifat tolak ansur ni, akhirnya musyrikin Mekah memilih untuk berdamai, ya, tanpa melalui peperangan. Okey, baik. Bila mana Nabi tiba pula di Baitullahil Haram, ya, Baitullahil Haram ni Mekah lah, ya, yang ada Kaabah, iaitu kiblat orang Islam selepas Masjidil Aqsa, ya. Kiblat pertama orang Islam yang pertama ialah Masjidil Aqsa. Yang kedua Kaabah di Mekah. Sekarang ni kita berkiblatkan dengan Kaabah. Okey, dan bila tiba di Baitullahil Haram, Nabi SAW melakukan tawaf. Dan apa tindakan Nabi sebelum tu? Nabi pecahkan ataupun musnahkan 360 berhala yang mengelilingi Kaabah. Ya, Nabi hancurkan. Ya. Dan apa Nabi buat lepas hancurkan? Nabi ucap ataupun Nabi berucap pada penduduk musyrikin Mekah, ya, bahawa Nabi memberi kemaafan kepada mereka. Tengok macam mana sifat akhlak Nabi, pemaaf, ya. Orang yang pernah mencaci Nabi, orang yang pernah mengatakan Nabi gila, orang yang pernah menyakiti Nabi, semua Nabi maafkan, ya. Tak ada masalah. Nabi kata okey, it's alright, aku maafkan kamu. Dan akhirnya mereka bersetuju beramai-ramai untuk memberikan ataupun berbai'ah, dan mereka memeluk agama Islam. Ya, kat sini banyak iktibar yang boleh kita dapat. Satunya yang paling penting tadi, strategi Nabi. Ya. Strategi Nabi, macam mana Nabi bijak menyusun tenteranya yang 10,000 orang ni tadi, ya, tanpa berlaku kematian yang ramai. Ya. Satu lagi apa kita nak tengok? Nabi bersifat pemaaf. Ini yang perlu kita contohi, ya. Bila orang buat salah dengan kita, orang aniaya kita, sifat yang paling terpuji ialah memaafkan, ya. Jadi sekadar itu untuk tajuk hari ini. Mudah-mudahan, ya, peristiwa pembukaan kota Mekah ini mengajar kita supaya bersabar, ya, bersikap pemaaf. Nabi dah tunjuk banyak contoh dalam pembukaan kota Mekah ni, akhlak-akhlak yang baik. Sekali lagi Ustaz mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Stay safe, stay at home. Mudah-mudahan, ya, kita penuhi bulan Ramadan ni dengan ibadah-ibadah seperti baca Qurannya, zikirnya dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.